رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mujahadah dan penyucian jiwa. Mujahadah bermakna melawan hawa nafsu ataupun berjihad bersungguh-sungguh, berjuang bersungguh-sungguh, dan juga penyucian jiwa, iaitu membersihkan hati daripada penyakit-penyakit yang kotor seperti hasad, dengki dan sebagainya. Pendahuluan dalam perbincangan mengenai ilmu tasawuf yang lepas, kami, kata pengarang kitab, telah terangkan bahawa jiwa mempunyai sifat dan perangai yang buruk. Menghilangkan sifat tercela, merupakan fardu ain sebagaimana yang dinaskan oleh kebanyakan fuqaha. Akan tetapi sifat tersebut tidak akan hilang dengan angan-angan membaca pelbagai buku berkenaan hukum pembersihan jiwa atau kitab-kitab akhlak dan juga tasawuf. Bahkan di samping perkara tersebut, ia perlu kepada mujahadah dan pembersihan secara amali, menahan keinginan nafsu yang rakus serta syahwat yang jahat. Jadi sebagaimana yang telah dihuraikan pada minggu-minggu yang lalu pada pengajian tasawuf yang lepas mengenai sifat yang ada di dalam hati manusia ataupun dalam sifat yang ada dalam hati. Hati itu ada yang bersifat baik, daripada hati itu ada sifat baik, dan daripada hati juga ada sifat yang buruk. Maka sifat yang buruk ini hendaklah dihilangkan, dan ia merupakan satu kewajipan. Maka yang disebut dalam hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib ke atas orang muslim. Maka sebahagian daripada ulama tasawuf mengatakan menuntut ilmu mengenai pembersihan hati adalah wajib ke atas setiap orang muslimin. Kerana ibadat yang tidak disertai dengan pembersihan hati, ibadat itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi satu kewajipan, di samping kita belajar ilmu ibadat, ilmu mengenai amalan, maka pembersihan tentang amalan itu wajib, yakni mempelajari mengenai ilmu yang berkaitan dengan hati. Kerana ibadat yang tanpa hati, yang betul-betul ikhlas kepada Allah, umpama jasad yang tidak ada roh. Maka tidak mestilah seseorang tadi mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pembersihan hati ataupun membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Sebab itulah disebut dalam hadis, amalan yang paling berat timbangannya di negeri akhirat kelak adalah akhlak yang baik. Kalau seorang itu buat amal ibadat banyak tetapi akhlaknya buruk, lebih baiklah seorang yang amal ibadatnya kurang tetapi akhlaknya baik. Maka akhlak yang baik ini adalah hasil daripada hati yang baik. Maka hati yang baik itu mestilah dibersihkan, mestilah disucikan. Maka merupakan satu kewajipan seorang tadi mempelajari ilmu yang berkaitan mengenai pembersihan hati ataupun pembersihan jiwa daripada sifat-sifat yang keji. Maka inilah yang dikatakan sebahagian daripada ulama fuqaha ataupun kebanyakan daripada ulama fuqaha mengatakan wajib atas seseorang tadi mempelajari ilmu pembersihan hati. Sebab itulah ilmu tasawuf tidak boleh ditinggalkan. Nabi SAW pertamanya Nabi dilahirkan di Mekah dan dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul. Mula-mula Nabi yang bawa adalah akidah, yakni membaca ayat-ayat Allah Ta'ala supaya manusia mengenal Allah. Supaya manusia mengenal Allah Ta'ala, maka dimasukkan tauhid, dimasukkan kalimat tauhid di dalam hati manusia. Maka setelah dimasukkan kalimat tauhid, lalu Nabi SAW membersihkan hati-hati para sahabat. Sehingga kan sahabat yang dahulunya mereka itu yang bersifat keras menjadi manusia yang lembut hatinya. Manusia yang dahulu akhlaknya akhlak yang buruk menjadi manusia yang begitu mulia akhlaknya. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada golongan sahabat,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, sebaik-baik golongan yang dikeluarkan di kalangan manusia, yakni golongan para sahabat, golongan yang membersihkan hati-hati mereka, yang mana mereka itu mengajak manusia melakukan kebaikan, mencegah melakukan kemungkaran, dan mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang baik adalah manusia yang membersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang kotor ataupun sifat-sifat yang keji, membersihkan jiwa mereka supaya hati mereka bersih untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk membersihkan hati manusia, untuk nak membersihkan hati, tidak cukup hanya sekadar angan-angan saja. Saya nak jadi orang baik, kita kena jadi orang sabar. Lalu kita bercita-cita, berangan-angan akan jadi orang sabar. Tidak akan jadi orang yang sabar. Mesti kena mujahadah. Mujahadah mestilah dibimbing daripada guru. Guru akan mentabiah hatinya supaya ia menjadi orang yang mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan dapat dan tidak akan hilang sifat-sifat keji ini hanya sekadar angan-angan. Hanya sekadar angan-angan ataupun membaca pelbagai buku berkenaan hukum pembersihan jiwa. Hanya baca buku saja. Hanya sekadar membaca buku banyak-banyak, buku itu pembersihan jiwa, ataupun buku tasawuf banyak-banyak, ataupun kitab-kitab akhlak dan tasawuf, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama tasawuf, hanya sekadar membacanya tidak memadai. Hati tidak akan bersih. Maka demikianlah perjalanan ilmu. Kalau seorang itu mempelajari ilmu, hanya sekadar belajar ilmu saja, sama ada sekadar belajar ilmu, hanya sekadar mengambil ilmu daripada guru, walaupun bersilih ganti guru ataupun banyak guru yang telah dipelajari, tetapi apabila tidak masuk dalam peringkat pembersihan jiwa melalui amalan sufi ataupun melalui amalan-amalan yang tertentu, nescaya tidak akan dapat menghilangkan nafsu yang ada di dalam hati mereka, ataupun tidak dapat mereka itu menjauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat. Maka tidak dapat tidak, mesti kena belajar membersihkan hati, dan bukan sekadar melalui belajar kitab-kitab ataupun membaca kitab-kitab mengenai pembersihan jiwa. Bahkan di samping perkara tersebut, ia perlu kepada mujahadah. Maka mujahadah inilah masuk dalam bab amalan. Mesti kena ada amalan. Kalaulah kita ini belajar tidak ada amalan, hanya baca kitab saja semata-mata, kita duduk dengan guru kita, guru kita baca kitab start daripada muqaddimah sampai ke akhir, sampai khatam kitab, tapi hanya sekadar pembacaan kitab saja, ataupun habis satu kitab ambil kitab yang lain, ambil kitab yang lain, tetapi tidak ada amalan, tidak ada mujahadah, tidak ada pembersihan jiwa, maka keinginan nafsu yang ada dalam diri mereka tidak akan terhapus. Sahabat Nabi dididik oleh Nabi, sehingga kan sahabat Nabi bila dapat satu jumpa dengan Nabi, Nabi beritahu, orang macam ni kamu ini mesti puasa, orang yang macam ini sembahyang awal waktu, orang yang macam ini berjihad fi sabilillah, orang macam ni buat baik kepada kedua ibu bapa. Mereka ini berbentuk amalan. Sehingga kan para sahabat, kalau dia dapat satu ilmu, dapat satu ayat, dia tidak ambil ayat lain, tidak ambil ilmu lain, sehinggalah dia mengamalkan ilmu tersebut. Apabila dia sudah faham, sudah amal, baru dia ambil ilmu lain. Ini golongan-golongan sahabat Nabi. Mereka itu ambil ilmu, dan ilmu tadi mereka amalkan. Maka perlu ada mujahadah. Dan mujahadah ini mesti dibimbing daripada guru. Yang dimasukkan guru di situ adalah guru yang hatinya bersih, ataupun guru yang telah melalui proses pembersihan jiwa. Dia pun telah diproses oleh gurunya, dia telah mendapat tabiah daripada gurunya, lalulah dia mentabiah anak murid dia pula. Dan guru-guru inilah yang sentiasa bermujahadah ataupun mengajak anak muridnya bermujahadah melakukan pembersihan jiwa secara amali, secara amalan. Secara amalan. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf mereka menyusun zikir-zikir yang tertentu, dan tujuan zikir itu adalah satu jalan amalan, satu amalan ataupun jalan mujahadah. Lalu disuruh bagi anak murid dia kena bermujahadah, berzikir dalam satu hari mesti 100. Ada guru dalam satu hari mesti 200. Al-Imam Al-Ghazali menetapkan satu hari 1000.
untuk perjalanan zikir, maka ini mujahadah. Mujahadah. Maka masuk amalan. Bila masuk saja amalan ini yang menyebabkan hati menjadi bersih. Bila amalan menjadi bersih, lalulah dapat mengekang hawa nafsu. Sebab itu perjalanan ilmu mesti kena perjalanan ilmu syariat. Maka syariat ini seperti kita mengambil ilmu guru-guru. Sekarang ambil ilmu guru, baca kitab, satu kitab, sehinggalah kita faham ilmu tadi. Bila kita faham ilmu, kita pun dah ambil ilmu dengan guru, kita dah masuk kuliah, kita dah belajar, ambil proses pembelajaran secara talaki sebagai contoh, ambil bersanad dengan guru, kemudian pergi perjalanan yang kedua, iaitu perjalanan tariqah, iaitu perjalanan amalan. Maka perjalanan amalan ini untuk menghasilkan pembersihan hati yang ada di dalam hati manusia. Maka guru tadi akan mentadbir, lalu dia lalu perjalanan tariqah, jalan perjalanan zikir yang telah disusun oleh ulama-ulama dahulu. Lalu dia susun zikir, ada yang zikir la ilaha illallah, lebih tinggi sikit illallah, lepas tu peringkat pada hu dan sebagainya. Itu semuanya dibimbing oleh guru. Maka itulah perjalanan rohani, perjalanan pembersihan hati. Kalau tidak lalu perjalanan ini, kita hanya sekadar ilmu sahaja, maka ilmu itu hanya pada akal sahaja, tidak masuk dalam hati. Sedangkan ilmu tadi mesti melalui proses pembersihan hati. Maka apabila kita dapat ilmu, kita pun kena lalu perjalanan pembersihan amali. Secara amali, pergi peringkat amalan. Bila pergi peringkat amalan, bagi orang awam, ulama-ulama tasawuf menyusun bagi orang awam, peringkat awalnya melalui jalan zikir. Selepas tinggi sikit jalan zikir, sudah sedap dah pergi puasa sunat. Pergi puasa sunat, membaca Al-Quran, sehinggalah semayang malam. Itu proses amalan-amalan yang perlu dilakukan, dan proses amalan itulah dipanggil mujahadah. Kalau kita sekadar belajar saja, kita balik tidak ada amalan, itu tidak ada mujahadah. Maka proses ilmu mesti melalui mujahadah. Kenapa perlu mujahadah? Mujahadah inilah yang dapat mengekang nafsu. Baca kitab banyak mana pun, kalau tidak ada proses mujahadah, maka tidak dapat mengekang nafsu. Maka katanya syair mengenai kata-kata ulama ataupun kata bijaksana mengenai nafsu, wan nafsu katifli, wan nafsu katifli intahmiluhu intahmiluhu syabbun ala hubbi ridai wa intaftimahu yang fatimu. Wan nafsu katifli intahmiluhu syabbun ala hubbi ridai wa intaftimahu yang fatimu. Nafsu umpama kanak-kanak. Nafsu ni umpama kanak-kanak. Nak biar selalu tak boleh. Budak-budak umpama kanak-kanak. Umpama kanak-kanak ni macam gini. Kalau budak-budak kita biar sama, tak boleh. Kita terlalu biar sama, tak boleh. Biar sama, nanti dia akan pergi jalan raya, kita akan kena cari, hilang, menyusahkan kita. Maka tak boleh biar. Tapi kalau kita pegang sama, tak boleh juga, jadi manja, lemah pula. Maka dia kata seperti kanak-kanak. Seandainya engkau biarkan, nascaya dia akan terus menyusuh. Kalau terus biarkan. Dan jika engkau melarangnya, nascaya dia akan berhenti. Jadi kena apa? Kena jaga, kena kawal. Budak-budak nak ambil benda ni, kata tak boleh ambil, jangan ambil. Maknanya nak panjat pokok tinggi-tinggi, jangan panjat, kena larang. Kalau tak larang, panjat apa pucuk panjat. Ya. Jadi dia dah tahu, dia ikut saja. Akhir sekali binasa pada dia. Maka nafsu ini tak boleh biar. Dan bila nafsu nak buat perkara yang tak molek, kena larang. Budak-budak kalau larang dia buat, tak buat. Jadi nafsu kena larang. Kena larang. Bila kena larang, maka nafsu tu akan berhenti daripada daripada berjalan ataupun meneruskan perjalanan tadi. Maka nafsu tidak boleh dibiar katanya. Maka dia seumpama kanak-kanak, jika engkau biarkan, dia akan terus menyusu. Dan engkau larang, maka dia akan berhenti. Maka demikianlah perjalanan nafsu. Mesti kita kena kawal nafsu. Kawal nafsu. Dan nafsu tidak boleh hilang. Tidak akan hilang nafsu dalam jiwa kita. Hanya kita kena kawal nafsu dan kita kena jaga. Jaga nafsu dengan apa? Dengan ilmu dan dengan iman. Dengan ilmu, dengan amal. Ilmu dan amal ini melahirkan iman yang kuat. Maka iman yang kuat inilah menjadi benteng.
sehingga kan nafsu tadi dapat lemah, dapat ditewaskan. Maka ta'rif Al-Ghari Asfahani dalam Mufradat Gharibul Quran berkata, jihad dan mujahadah ialah mengorbankan kelapangan untuk menentang musuh. Maka jihad, mujahadah, satu dipanggil jihad, satu lagi mujahadah. Perkataan sama, asalnya daripada perkataan jahadah belaka. Jihad dan juga mujahadah ialah mengorbankan kelapangan untuk menentang musuh. Segala kelapangan, keseronokan kita terpaksa korbankan, tujuannya untuk menentang musuh. Maka jihad mempunyai 3 jenis. Yang pertama, jihad melawan musuh zahir. Musuh yang zahir seperti siapa? Seperti orang kafir. Ini musuh yang zahir. Musuh zahir. Seperti orang kafir, orang munafik, orang fasik. Itu musuh yang zahir. Yang kedua, dia kata jihad memerangi syaitan. Jihad memerangi syaitan yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, yang selalu membisik-bisik perkara kejahatan. Dan yang ketiga, nafsu yang selalu mendorong kita melakukan kejahatan. Inna nafsa la'ammaratun bisuh, sesungguhnya nafsu itu menyeru manusia melakukan kejahatan. Maka jihad ni ada 3. Yang satu musuh zahir. Ulama tasawuf kata musuh zahir ini peringkat yang rendah lagi sebenarnya. Kerana musuh zahir ini bukan berterusan. Mana seperti orang kafir. Orang kafir dia tidak berterusan. Perang sekali dia, kalau dia tak lawan, dia kumpul balas perang lagi. Lama-lama datang berperang. Kemudian dia kata ada pun syaitan berterusan. Dan begitu juga nafsu. Ada pun musuh zahir, kalau kita dapat kalau tewas dia tak lawan sama dah kita. Tetapi syaitan dan nafsu musuh yang berterusan. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub mengatakan bahawa ada sahabat yang berperang. Bila dia balik perang lawan orang kafir, dia kata kita telah balik daripada satu peperangan jihad. Jihad, maknanya kita dah selamat dah balik daripada peperangan jihad ni. Sudah tidak ada lagi jihad lagi. Lalu Nabi mengatakan, kamu balik daripada peperangan yang kecil. Ada lagi peperangan yang besar. Jadi hadis ini, ada ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif. Dibahaskan mengenai hadis ini dhaif, kedudukan hadis. Tetapi ulama-ulama tasawuf mereka membahaskan mengenai apa yang Nabi kata tadi mengenai jihad. Walaupun hadis itu dhaif, walaupun hadis itu lemah, tetapi sebenarnya hadis itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Sebagaimana hadis yang akan kita baca nanti, jahadu ahwa'akum kama tujahidu a'da'akum. Dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Lalu Imam Ghazali, ni pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan jihad yang kecil itu jihad lawan orang kafir. Jihad orang kafir. Ini pandangan Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ni tu. Yang besar lagi ya jiwa jihad lawan hawa nafsu. Kerana orang yang nak pergi berperang dengan orang kafir pun, sebelum nak pergi perang dia lawan apa? Dia tak lawan kafir, dia lawan hawa nafsu dulu sebelum dia pergi perang. Sebelum dia nak pergi perang, mesti dia lawan hawa nafsu dia dulu. Kalau dia tak lawan hawa nafsu, dia tak akan pergi perang. Kerana dalam hadis mengatakan, apabila sahaja seseorang tadi diajak berperang fisabilillah, maka akan datanglah di dalam hatinya. Yang pertama mengatakan bahawa bagaimana dengan harta benda kamu nak perang, nanti mati kamu tinggal harta benda banyak. Lalu orang tadi kata nak pergi perang juga. Bila nak pergi perang pula, syaitan akan kata pula, kalau kamu nak pergi perang, bagaimana dengan anak kamu? Bagaimana dengan anak kamu? Anak-anak kamu yang kamu tinggalkan. Kamu nak pergi perang kok, lawan pula. Dia akan kata pula dari isteri kamu, orang-orang yang kamu sayangi, kaum kerabat kamu, sehingga orang tadi lawan juga hawa nafsu dia. Lalulah dia boleh pergi berperang. Jadi sebelum nak pergi perang orang kafir, tidakkah dia lawan hawa nafsu? Ya, itulah yang dikatakan itu lebih besar lagi. Sebab apa? Sebab nak berperang dengan musuh yang kufur itu mesti dia lawan hawa nafsu dulu. Maka kata Imam Ghazali mengatakan bahawa jihad melawan hawa nafsu itu berterusan.
jihad melawan orang-orang kafir itu adalah sementara saja ataupun sekali-sekala saja. Adapun nafsu dan juga syaitan adalah dua musuh yang tidak nampak, ada pun yang orang kafir musuh yang nampak. Lalu Imam Ghazali kata, manakah susah kita nak melawan? Musuh yang nampak dengan musuh tak nampak. Sedangkan musuh yang nampak itu sekali-sekala datang, ada pun musuh yang tidak nampak itu yang berterusan. Maka ini pandangan Imam Ghazali mengatakan jihad yang lebih besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad lawan hawa nafsu, sehingga kan ahli makrifat mengatakan jihad itu ada tiga. Jihad yang pertama adalah jihad zahir, jihad musuh-musuh zahir. Seperti orang kafir, orang fasik, itu yang pertama. Yang kedua, jihad melawan orang-orang yang ahli bid'ah, jihad melawan orang-orang yang membawa kebatilan, dan jihad yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka ketiga-tiga tersebut, jihad tersebut termasuk dalam firman Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benar, yakni dengan jihad yang bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dapat tidak mesti. Sebab itulah Ka'ab bin Malik, Ubay bin Ka'ab, Ka'ab bin Malik dalam satu peperangan dia tak pergi perang. Dia tidak pergi berperang. Perang itu perang Tabuk. Kenapa? Kerana dia sibuk benda lain lagi. Dia sibuk benda lain, dia seronok-seronok benda lain, akhir kali tidak pergi berperang. Padahal hati dia dah semangat dah. Dah semangat nak pergi berperang dah, dia cari. Tapi akhir kali dia dah sibuk cari unta, cari kuda, cari kelengkapan perang. Jadi hati dia dah sibuk benda lain ni menyebabkan dia tidak pergi berperang fisabilillah. Bila tak pergi berperang fisabilillah, lalu Nabi menghukum dia supaya dia dipulaukan lebih daripada 40 hari. 40 hari. Jadi sedangkan hati dia betul-betul dah semangat nak pergi berperang, berjihad betul dah, paling tinggi dah. Tetapi dia terpedaya dengan perkara yang lain menyebabkan dia tidak pergi berjihad fi sabilillah. Lalu Nabi menghukum dia. Hukum dia sehingga kan dipulau lebih daripada 40 hari. Lepas tu disebut wajahidu, bersungguh-sungguh kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, dengan jihad yang sebenar. Menapa jihad yang sebenar? Lawan musuh, lawan syaitan, lawan hawa nafsu. Inilah jihad yang sebenar. Dan dikata lagi firman Allah Ta'ala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjihadlah dengan harta benda dan dirimu pada jalan Allah Ta'ala. Hendaklah kamu berjuang dengan harta benda kamu. Kerana nak berjuang harta benda, nak infak harta benda, kena lawan nafsu. Tidakkah ini melibat kepada nafsu? Semuanya bermula pada nafsu. Nak berperang, kena lawan nafsu, kena lawan syaitan. Begitu juga kita nak berjihad untuk mengeluarkan harta benda kita pada jalan Allah, mesti kita kena lawan hawa nafsu. Kalau tak lawan hawa nafsu, tak mampu kita nak keluar harta kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata dengan harta benda kamu dan juga jiwa raga kamu, diri kamu, yakni berperang fisabilillah pada jalan Allah Ta'ala. Maka ini pun melibat mengenai jihad melawan nafsu dan juga jihad melawan syaitan. Maka tidak dapat tidak, mesti kena bermujahadah. Jadi syaitan nafsu ini benda yang tidak nampak, musuh yang tidak nampak. Musuh yang tidak nampak. Jadi kalau musuh yang tidak nampak ini amat sukar kita nak lawan dengan musuh yang kita nampak. Ada pun musuh yang kita nampak, kita boleh tengok, boleh cari kelemahan-kelemahan dia. Jadi macam mana kita nak lawan dia? Kita nak lawan. Okey, baik. Sekarang ni bagaimana kalau kita nak berlawan dengan pihak musuh yang mana kita ni kalah, tak tahu jalan pihak musuh. Tak tahu jalan. Maka tidak dapat tidak seperti kata anjing. Kalau anjing yang liar ataupun kalau binatang yang ganas dan sebagainya, macam mana kita nak tu kita nak mengatasi dia. Maka nafsu dan nafsu syaitan ini tidak ada jalan lain. Kita nak lawan dia tidak mampu, kita nak tangkap dia tidak nampak. Maka cara melawan syaitan dan nafsu hanya kita perlu mendekatkan diri dengan Allah.
Hala mendekatkan diri dengan Allah. Maka bila kita mendekatkan diri dengan Allah, kita hanya duduk bersama tuan kepada syaitan dan nafsu. Iaitu Allah Ta'ala. Maka jawapan dia hanya mendekatkan diri dengan Allah. Bila kita mendekatkan diri dengan Allah, maka syaitan dan nafsu tidak akan menghampiri kita. Itulah Saidina Umar Al-Khattab, orang yang kuat ibadat kepada Allah. Kalau dia lalu jalan tu, syaitan lalu jalan tu, maka terbinasa syaitan ataupun akan terbakar syaitan. Kerana apa? Kerana Saidina Umar Al-Khattab ini adalah orang yang begitu hampir dengan Allah Ta'ala, yang selalu menangis kepada Allah, sehingga kan pada muka dia ni ada jaluran hitam bekas mengalirnya air mata tiap-tiap malam kerana takut kepada Allah, kerana begitu kuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berjihad dengan harta benda dan dirimu pada jalan Allah Taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahadu ahwaakum kama tujahidu a'daakum. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah melawan hawa nafsu kamu sebagaimana kamu berjihad melawan musuh-musuh kamu. Jihadlah lawan hawa nafsu kamu sebagaimana kamu berjihad melawan musuh-musuh kamu. Jadi maknanya kita lawan musuh-musuh kita mesti bersungguh-sungguh, maka kita melawan hawa nafsu pun mestilah bersungguh-sungguh. Maka jalan dia jalan berjihad melawan hawa nafsu untuk kita melakukan amal ibadat ataupun untuk membersihkan diri kita, hati kita daripada sifat-sifat yang keji. Maka kena jihad, kena melawan bersungguh-sungguh. Jadi nak melawan bersungguh-sungguh inilah mestilah kita sentiasa berterusan melakukan amal. Berterusan melakukan amal inilah yang dipanggil mujahadah, berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Lalu ulama mengatakan bahawa jalan bermujahadah ini mendekatkan diri pada Allah. Yang pertama dengan jalan lapar. Yang pertama dengan jalan lapar. Sehingga kan katanya Saidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas aku beriman kepada Allah, aku tidak kenyang-kenyang lagi. Aku sudah tidak kenyang-kenyang lagi. Kerana apa? Kerana aku dapat tahu bahawa apabila aku kenyang, maka hilang lazatnya beribadat kepada Allah. Bila aku rasa dah kenyang dulu, bila aku kenyang saja, hilang lazat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi Yahya alaihi salam didatangi oleh iblis. Lalu di tangannya ada tali-tali. Lalu Nabi Yahya bertanya, "Ya iblis." Nabi Yahya mengenali yang datang itu iblis. "Apakah yang ada pada tangan kamu?" Katanya adalah, "Ini nafsu-nafsu yang aku ikat." Ini aku guna untuk mengikat nafsu. Lalulah Nabi Yahya bertanya, "Adakah kamu pernah mengikat diriku?" Katanya, "Aku tidak pernah." Tidak pernah kecuali sekali saja. Masa bila kamu cuba mengikat aku? Ketika kamu kenyang. Ketika kamu kenyang. Lalu Nabi Yahya mengatakan, kalau macam itu aku tidak akan merasai kenyang buat selamanya. Maka yang pertama dengan jalan lapar. Jalan mendekatkan diri pada Allah. Waktu kita tak tahan. Mujahadah jalan lapar ni bukan jalan kita. Maknanya sebab itulah Nabi-Nabi, golongan Nabi-Nabi, mereka itu makan ketika lapar, berhenti ketika kenyang. Sebelum kenyang, berhenti sebelum kenyang. Lapar sangat makan. Lapar sangat makan, berhenti dulu sebelum kenyang. Sentiasa lapar. Kerana orang yang lapar ini akan dijauhi oleh syaitan-syaitan. Bila jauh syaitan, maka nafsu akan menjadi lemah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengajar kita berpuasa. Bila kita berpuasa, orang yang berpuasa itu lawan hawa nafsu. Bila dia lawan hawa nafsu, ketika dia lawan hawa nafsu, lalu dia tidak makan, maka ketika itu nafsu lemah. Bila nafsu lemah, iman akan menjadi tinggi. Bila nafsu tinggi, iman akan menjadi lemah. Dia akan jadi macam tu. Dia tidak naik iman tinggi, nafsu tinggi, tak akan jadi macam tu. Sebab tu Nabi mengatakan, seorang itu tidak akan berzina dalam keadaan dia benar-benar beriman kepada Allah. Kerana orang yang benar-benar beriman, iman dia betul-betul tinggi. Maka ketika nafsu dia tinggi, iman dia jadi lemah. Maka ketika berpuasa, kita tahan hawa nafsu. Tahan hawa nafsu, maka iman kita menjadi tinggi, nafsu menjadi lemah. Bila nafsu menjadi lemah, galakan untuk melakukan ibadat itu menjadi kuat. Sebab itulah Allah Ta'ala menyuruh kita berpuasa. Kerana puasa berjalan orang-orang yang soleh.
Orang-orang yang terdahulu yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang pertama dengan jalan berlapar. Sehingga kan orang-orang dahulu mereka menahan diri daripada berlapar. Sehingga kan Abu Hurairah ini dia selalu lapar. Sehingga kan dia jatuh guling. Tahan kelapar dia. Lapar. Dan banyak keadaan dalam keadaan berlapar, mereka bermujahadah pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengekang hawa nafsu. Kekang hawa nafsu. Ada seorang soleh itu, satu hari ni dia rasa nak makan. Dia rasa nak makan. Kalau tidak silap nama dia Ibrahim bin Adham. Dia rasa nak makan makanan, lalu dia pergi ke kedai tu, dia angkat kasut, dia beri kasut. Ambil kasut aku ini, ambil kasutku ini, kemudian berilah makanan itu kepada aku, kerana aku ingin sangat nak makan. Lalu orang tu kata, kasut kamu aku tidak ingin, tak cukup dengan kasut kamu. Lalu Ibrahim bin Adham pun pakai kasut, tinggalkan orang tadi. Lalu Ibrahim lari, tinggal orang tadi. Orang pun kata pada orang tadi, mu kenal tak siapa tadi? Saya tidak kenal. Itulah Ibrahim bin Adham. Oh, dia terkejut, ini orang soleh. Lalu dia kata pada hamba dia, kamu pergi jumpa Ibrahim tadi, beri dia makanan, dan kalau dia setuju ambil makanan, aku bebaskan kamu. Aku bebaskan kamu. Lalu hamba dia pergi cari, berlari kejar, jumpalah Ibrahim bin Adham tadi, minta, tuan saya panggil dan dia ingin memberi makanan kepada kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Kata Ibrahim bin Adham, aku tidak ingin. Tidak ingin. Katanya, ambillah, kerana apabila kamu ambil, nanti aku akan bebas. Dia kata, ya, kamu akan bebas, tetapi aku tidak bebas. Kamu akan bebas daripada kebebasan kamu, dan aku bimbang aku akan dimakan oleh api neraka. Sebab apa? Kerana memang tadi aku ingin sangat atas nafsu aku, tetapi Allah Ta'ala menghalang sehingga orang tadi tak beri, maka aku tidak mau lagi makan kerana ikut nafsu aku dulu. Tadi dia nak makan kerana nafsu. Macam kita rasa nak makan sangat, lalu kita pergi cari, tak dapat pun pergi cari juga. Maknanya, tapi dia tidak mau. Bila tak dapat, bermakna dia tidak mau lagi. Kerana kalau dia ambil juga, dia bimbang takut dia ambil kerana nafsu. Maka tidak dapat, mestilah seorang tadi kena bermujahadah. Maka dari sini dipahami bahawa mujahadah melawan nafsu ialah berusaha memandu nafsu. Mujahadah ni kita mengawal nafsu tersebut untuk tidak menuruti kehendaknya yang tercela, supaya kita tidak mengikut kehendaknya yang tercela. Sehingga kan Nabi SAW mengatakan bahawa kalaulah kamu melihat wanita, seorang perempuan, lalu kamu ingin kepada dia, maka datangilah isteri kamu. Datangilah isteri kamu. Tujuan dia apa? Untuk melemahkan nafsu, supaya dia tidak mengikut hawa nafsu. Maka tak dapat tidak, nafsu itu dalam keadaan kita kena kawal dia, kita kena jaga dia, ataupun kita kena pandu dia. Pandu nafsu itu pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak menuruti kehendaknya yang tercela, serta memaksanya agar tunduk melaksana syariat Allah Ta'ala. Maka gunakan nafsu tadi supaya tunduk kepada syariat Allah Ta'ala, sama ada berupa suruhan ataupun tegahan, sama ada perkara itu suruhan dan juga tegahan. Suruhan sembahyang, ikut nafsu tu biar ke sembahyang. Dan begitu juga dengan tegahan. Syarak melarang minum arak, maka tahan nafsu supaya tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tugas orang yang beriman di antaranya melawan hawa nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan nafsunya, maka binasalah orang yang mengotori hawa nafsunya. Sebab tu orang-orang soleh, kalau dia ingin sangat sesuatu tu, dia tak akan lagi. Oh, dia rasa nak makan, dia tak makan. Dia tunggu 2-3 hari tu baru dia pergi makan benda yang dia nak 2-3 hari. Lalu kenapa? Sebab dia tidak mau. Dia buat satu tu kerana mengikut hawa nafsu. Bila nafsu tu dah tak ingin dah, baru dia makan. Supaya dia melatih dirinya supaya tidak mengikut hawa nafsu. Maka dari Al-Quran dan Sunnah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad pada jalan kami, nah saya benar-benar kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami.
Siapa yang bersungguh-sungguh berjihad pada jalan Allah, membersihkan hatinya, berjalan untuk membersihkan hatinya, nescaya Allah Ta'ala akan tunjuk jalan dia. Maka bermakna jahadu di situ hendaklah bersungguh-sungguh. Mesti bersungguh-sungguh mencari jalan untuk membersihkan hatinya pada jalan Allah. Maka kalau disuruh berzikir, mesti bersungguh-sungguh amalkan secara berterusan. Sehingga kan ulama-ulama mengatakan untuk kita melalui jalan mujahadah, mesti kita kena ada amalan yang khusus yang kita amalkan, supaya ianya menjadi satu jalan kita mujahadah melawan hawa nafsu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, an Fudalah ibnu Ubay radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mujahidu man jahada nafsahu fillah wa fi riwayatin lillah. Daripada Fudalah ibnu Ubay radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mujahid ni orang yang berjihad, ialah orang yang berjihad melawan nafsunya pada jalan Allah. Yang sebenar-benar mujahid ini orang yang berjihad lawan nafsu. Inilah yang sebenar-benar mujahid, berjihad melawan nafsu pada jalan Allah Ta'ala. Dan dalam riwayat lain mengatakan lillahi ta'ala, berjihad kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berjihad ni dia buat satu-satu perkara ni adalah semata-mata kerana Allah, bukan kerana nafsu. Kalau kerana nafsu, dia tidak akan lakukan. Tapi dia lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi kewajipan kita untuk membersihkan hati kita, mestilah kita kena melalui jalan mujahadah. Apa makna mujahadah? Mujahadah ni bersungguh-sungguh berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama tasawuf mereka ni berjihad ni dengan cara mereka ini membersihkan hati melalui didikan guru. Maka jalan dia selain daripada jalan berlapar, ia antara jalan tafakkur, memikir. Jalan tafakkur. Sebab itu dalam hadis mengatakan berfikir satu saat ni lebih afdal daripada sembahyang 100 rakaat. Apabila mereka itu berfikir, fikir mereka yang boleh menyebabkan mereka itu meninggalkan hawa nafsu mereka. Dan jalan yang ketiga ini adalah jalan dengan jalan beruzlah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, kita tengok hukum tazkiyatun nafs ataupun penyucian jiwa ialah fardu ain. Hukum dia fardu ain sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya. Nafsu tidak akan sempurna kecuali dengan mujahadah. Maknanya kita nak melawan nafsu tidak sempurna kecuali dengan mujahadah bersungguh-sungguh. Oleh yang demikian, mujahadah menjadi fardu ain, menjadi satu kewajipan. Ia termasuk dalam bab sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara itu juga dikira wajib. Maka ibadat kita tidak sempurna kecuali dengan pembersihan hati, kena mujahadah. Maka mujahadah itu hukum dia adalah wajib. Mujahadah untuk membersihkan hati kita ini hukum dia adalah wajib. Syekh Abdul Ghani An-Nablusi rahimahullah ta'ala berkata, mujahadah melawan nafsu adalah ibadat. Kita lawan hawa nafsu kita adalah mujahadah. Dan mujahadah ini merupakan ibadat. Ia hanya mampu dicapai melalui ilmu. Ilmu mengenai pembersihan hati. Dan ia merupakan fardu ain ke atas setiap mukallaf. Dan ia merupakan satu kewajipan bagi setiap mukallaf. Maka tidak mesti kena melalui jalan ilmu. Ilmu yang dimasukkan di situ adalah ilmu tasawuf ataupun ilmu penyucian hati. Sebab itu manusia, orang-orang yang beriman, kalau dia belajar ilmu, dia selagi mana tidak masuk ilmu tasawuf, maka ilmu dia tidak dibersihkan lagi. Mesti kena melalui jalan ilmu tasawuf ataupun ilmu pembersihan hati. Kalau tidak ada ilmu tasawuf, amalan mereka mungkin dicampur dengan riak, dengan ujub dan sebagainya. Kerana apa? Kerana tidak ada ilmu pembersihan hati. Maka ilmu-ilmu amalan, ilmu yang zahir, ilmu zahir seperti sembahyang, zakat, puasa dan sebagainya. Tetapi yang dikehendaki lagi adalah dengan penyucian hati. Maka penyucian hati itu wajib untuk menyebabkan amal ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang tadi melalui jalan mujahadah, maka mujahadah yang sebenar pasti akan menerima perubahan. Maka tengok, jiwa menerima perubahan. Tanpa diragui, jiwa manusia sememangnya menerima perubahan. Perubahan daripada sifat-sifat kekurangan kepada sifat-sifat kelebihan, dan pertukaran adat kebiasaan yang tercela kepada adat-adat terpuji. Jika tidak,
ternyata tiada gunanya diutuskan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, juga tidak perlu kepada pewaris-pewaris Nabi dari kalangan ulama, musyrik serta orang-orang yang soleh. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi ialah mengubah manusia. Allah Ta'ala utuskan Nabi supaya manusia tadi menyembah Allah Ta'ala daripada akhlak jahiliyah kepada hidayah Allah Ta'ala. Maka hidayah Allah Ta'ala itu merupakan satu perubahan. Maka perjalanan Nabi, perjalanan yang dibawa oleh Nabi dan juga pewaris-pewaris Nabi adalah perjalanan yang membersihkan hati-hati manusia. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, yaslu alaihim ayati, membaca ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dibersihkan hati-hati manusia. Maknanya sahabat-sahabat Nabi kita boleh tengok orang yang ganas. Saidina Umar ganas. Orang yang ganas, orang yang beken, tetapi menjadi orang yang lembut. Lembut hatinya, boleh menangis siang dan malam kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Apabila bersama dengan Nabi, mereka menjadi orang yang berubah. Orang yang menyembah patung berhala, yang tidak tahu apa-apa, yang hidup dalam keadaan suka berperang. Sebelum kelahiran Nabi ini, masyarakat Mekah ini masyarakat berperang. Masyarakat yang suka berbunuh-bunuh. Maka kita tak boleh nak gambarkan betapa dahsyatnya peperangan ataupun jiwa mereka yang begitu keras, sehingganya datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan hati, sehingga kan sahabat yang dahulunya ganas menjadi orang yang lembut. Asyidda'u 'alal kufar, berkasih sayang di antara satu sama lain. Lembut mereka sehingga kan mereka itu sanggup mengorbankan segala-gala untuk sahabat dia, sanggup berkhidmat untuk sahabat dia. Jiwa mereka begitu lembut. Yang ada harta habis harta tolong sahabat dia. Sehingga kan mereka itu sanggup, kadang-kadang sampai sanggup berlapuk. Sanggup berlapuk. Ni yang apa yang telah ditabiah oleh Nabi, yang telah dibersihkan hati-hati mereka oleh Nabi. Maka dia kata jiwa manusia ni memang dia terima perubahan. Maknanya daripada jahat boleh jadi baik, daripada baik boleh jadi jahat. Maka apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Islam, oleh agama kita ini, iaitu membersihkan hati manusia daripada sifat-sifat cela kepada sifat-sifat yang terpuji. Inilah yang diutuskan Nabi. Daripada Nabi ini lalulah sampai kepada pewaris-pewaris Nabi yang terdiri daripada ulama-ulama yang mursyid, yang boleh membersihkan hati-hati manusia melalui tabiah yang dilakukan oleh ulama-ulama tersebut ataupun oleh guru tersebut. Maka apabila sahaja melalui jalan mujahadah, pasti akan melalui proses pembersihan ataupun proses perubahan. Maka ilmu mesti jalan mujahadah, mesti ada tabiah daripada guru supaya hati-hati mereka dibersihkan. Lalu perjalanan yang dibawa oleh guru-guru tasawuf kebanyakannya mereka melalui jalan zikir. Selepas belajar ilmu, lalu mereka buat majlis zikir. Majlis zikir inilah majlis mujahadah. Sehingga kan orang-orang yang berada di dalam majlis-majlis zikir tadi menyebabkan hati mereka menjadi berubah, ataupun hati mereka menerima perubahan menjadi semakin baik, dan akhlak mereka menjadi semakin halus. Akhlak mereka melahirkan akhlak yang terpuji melalui proses mujahadah yang ditunjuk oleh guru tadi, melalui jalan yang diikuti sehinggalah sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya binatang-binatang pun mampu dilatih untuk menangkap burung dan sebagainya, serta banyak daripada sifatnya telah berubah hasil latihan tersebut, maka ternyata manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan kejadiannya yang paling sempurna lebih layak untuk dilatih dan juga berubah. Kalau binatang-binatang pun yang ganas boleh dilatih menjadi jinak, apatah lagi manusia yang hatinya buruk, hatinya kotor, yang mana sifat mereka yang cela, lebih-lebih lagi lah boleh berubah dengan didikan guru ataupun ulama-ulama. Lebih-lebih lagi ulama tersebut mendapat limpahan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.